Tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin kongsikan satu peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa penting iaitu peristiwa pembukaan Mekah. Mengapa kita ingin berkongsi tentang peristiwa itu? Peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan, bulan orang Islam menunaikan ibadah puasa. Baik, apa yang berlaku sebenarnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Mekah pada asalnya, penduduk Mekah, lahir di Mekah. Tetapi mengapa ada peristiwa pembukaan Mekah? Baginda SAW dan para sahabat telah berhijrah ke Madinah dan membina kekuatan di Madinah sehingga berjaya masuk ke Mekah dan membuka Mekah. Baik. Di sini saya ingin kongsikan apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Pertama, Mekah sebagai satu lokasi kehidupan Rasulullah SAW daripada kecil sehingga dewasa. Madinah pula satu lokasi di mana Rasulullah SAW dan para sahabat membina kekuatan sehingga berjaya masuk semula ke Mekah dan membuka Mekah dengan baik, dengan jayanya. Baik. Apakah Mekah dan Madinah sebagai metafora dalam hidup kita? Apabila disebut Mekah, Mekah ini bagi Rasulullah adalah satu tempat kehidupan baginda yang baginda terpaksa tinggalkan atas perintah Allah apabila orang-orang Mekah tidak mahu menerima apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Baginda dan para sahabat terpaksa keluar, pergi ke tempat asing, berhijrah ke Madinah. Madinah pula tempat Rasulullah SAW dan para sahabat bersama penduduk Madinah membina kekuatan selama 10 tahun sehingga berjaya membuka kota Mekah dan menjadikan penduduk Mekah menerima Islam dengan sepenuhnya. Apakah Mekah dalam hidup kita? Apabila kita lihat Mekah, kita ingat zaman Nabi Muhammad SAW dan sebagai lokasi semata-mata. Tetapi apabila kita metaforakan Mekah itu dalam hidup kita, kita akan nampak bahawasanya Mekah itu sangat melekat dan akrab dalam hidup kita. Mekah dalam hidup kita ialah seperti satu keadaan ataupun satu tempat yang kita terpaksa tinggalkan, ataupun orang yang kita sangat sayang terpaksa kita tinggalkan atas faktor-faktor yang kita tidak dapat kawal ataupun atas kecewa yang kita sendiri. Mungkin tuan-tuan ada anak yang sangat disayangi, terpaksa ditinggalkan atas faktor berselisih faham dengan pasangan. Ada juga di kalangan tuan-tuan dan kita semua terpaksa tinggalkan tempat yang kita sayang untuk mencari kekuatan di luar supaya kita dapat kembali dan hidup bahagia di tempat yang kita sayang itu. Ada juga orang yang terpaksa korbankan masa mudanya untuk membantu keluarga yang tidak begitu berharta dan miskin pada ketika itu. Jadi kita akan cuba membina kekuatan untuk mengembalikan semula saat-saat yang patut kita ambil pada ketika itu. Baik. Kadang-kala kita terasa sukar untuk meninggalkan Mekah kita itu. Terlalu banyak air mata, terlalu banyak kepayahan dan kesedihan yang kita terpaksa telan apabila kita terpaksa meninggalkan Mekah yang kita sayang itu. Apabila saya sebut Mekah, tuan-tuan akan nampak terbayangkan perkara-perkara dalam kehidupan kita yang mana kita terpaksa tinggalkan dan kita terpaksa korbankan. Ada orang terpaksa korbankan zaman mudanya untuk menjaga ibu bapa mereka.
Jadi kita membina kekuatan semula untuk mengembalikan saat dan masa yang kita telah korbankan itu, sehingga kita mendapat manfaat dan kebahagiaan yang berlipat kali ganda. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah Madinah dalam hidup kita? Bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, Madinah adalah satu tempat di mana baginda dan para sahabat membina kekuatan semula bersama dengan penduduk Madinah, sehingga kekuatan itu boleh membuka Mekah dengan berjaya dan juga dengan tanpa menumpahkan darah. Apakah Madinah dalam hidup kita? Madinah adalah satu keadaan sekarang di mana kita sedang membina kekuatan. Sama ada kekuatan kesihatan, kekuatan ekonomi, kekuatan kebahagiaan hidup, kekuatan kualiti hidup, untuk kita mengembalikan semula, mengambil semula keadaan yang kita terpaksa tinggalkan. Untuk mengambil semula Mekah yang kita terpaksa tinggalkan. Bukan mengambil semula itu maksudnya merampas hak orang lain, tidak. Kita hanya mahu mengembalikan saat-saat kebahagiaan yang kita terpaksa tinggalkan. Jika sekiranya orang yang terpaksa tinggalkan anak atas faktor berpisah dengan pasangannya dulu, maka sekarang dia sedang berusaha untuk membina semula hubungan dan mengecapi kebahagiaan bersama anak-anak itu di masa akan datang. Ada juga orang yang berkorban masa mudanya mencari duit untuk membantu keluarga, maka sekarang dia sedang membina kekuatan untuk mengembalikan semula masa mudanya yang sepatutnya dia bahagia, supaya sekarang dia dapat mengecapi kebahagiaan itu tanpa perlu risau kepada wang ringgit dan juga makan minum setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya Mekah yang kita terpaksa tinggalkan itu dapat kita ambil semula, dapat kita kecapi semula, sehingga kita berjaya menikmati kebahagiaan yang kita inginkan. Bagaimanakah caranya? Apakah yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah sehingga baginda berjaya membuka semula Mekah? Di Madinah, Rasulullah SAW bekerjasama dengan penduduk Madinah. Ya, kita mesti bekerjasama untuk membina kekuatan kita semula. Kita tak akan mampu membina kekuatan dengan bersendirian. Dengan meminta kerjasama, sama ada kerjasama dari sudut meminta buah fikiran, meminta nasihat, bekerjasama melaksanakan kerja, dan apa juga kerja yang kita laksanakan supaya kita dapat mengumpulkan kekuatan dan juga mengumpulkan kehebatan kita semula, sehingga kita dapat membuka Mekah yang kita terpaksa tinggalkan itu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita mestilah berusaha dengan apa yang ada di tangan kita. Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan segala-galanya di Mekah sehelai sepinggang bersama dengan para sahabat dan juga penduduk Madinah, dan membina kekuatan ekonomi di Madinah serta kekuatan masyarakatnya sehingga dapat berjaya membuka Mekah yang mereka tinggalkan itu. Kita juga mesti melakukan juga begitu. Apa sahaja kemahiran kita, kekuatan kita, kita mesti guna dan aplikasi dengan sebaiknya. Saya rasa dua perkara ini pun sudah cukup untuk kita laksanakan. Cuma saya boleh tambah satu perkara. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah putus asa berusaha
sehingga berjaya kembali ke Mekah. Tidak ada rasa langsung untuk meletakkan semangat, menjatuhkan semangat mereka atas faktor kekalahan yang dialami ataupun kematian orang yang disayangi dan sebagainya. Setiap hari mereka merindui Mekah. Sayyidatina Aisyah pernah menceritakan bagaimana para sahabat sangat merindui Mekah sehingga mereka demam ataupun sehingga mereka pengsan kerana terlalu teringatkan tanah kota Mekah yang mereka sangat rindui. Kita juga begitu. Kita juga merindui orang, keadaan atau situasi yang kita sayangi pada ketika itu. Jadi di sini saya ingin menyeru untuk diri saya dan pada kita semua supaya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, buat sehingga jadi, buat setiap hari tanpa menghiraukan apa yang orang kata, dengan segala kemahiran dan juga segala kekuatan kita supaya kita dapat mengembalikan Mekah yang kita tinggalkan, terpaksa tinggalkan. Daripada semangat Ramadan dan peristiwa pembukaan Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan, kita insya-Allah akan berjaya dengan cara yang betul, dengan strategi yang betul, dan kita ikuti langkah-langkah yang tepat dan nasihat daripada orang-orang yang mahir dalam perkara itu. Insya-Allah kita doakan supaya kita berjaya dapat mengembalikan Mekah yang kita terpaksa tinggalkan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tentu kita rasa terlintas dan terfikir, bagaimana Rasulullah SAW boleh membuka Mekah dalam keadaan kekuatan yang tidak begitu ramai pada masa itu. Dalam rekod sejarah, 10,000 orang Islam daripada Madinah bergerak ke Mekah sehingga berjaya membuka Mekah. Di sini kita kena lihat rentetan peristiwa yang berlaku dalam seluruh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Rasulullah SAW mahu pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Pada masa itu baginda pergi bersama dengan 1,400 atau 1,500 orang sahaja. Mengapa terlalu sedikit? Kos untuk berhijrah atau bergerak daripada Madinah ke Mekah itu terlalu tinggi. Hanya orang-orang yang mempunyai duit sahaja dan kelengkapannya cukup boleh bersama-sama Rasulullah untuk pergi ke Mekah. Dan apa yang berlaku pada ketika itu dihalang oleh penduduk Mekah untuk Nabi menunaikan umrah, dan baginda memeterai satu perjanjian bersama mereka dan Rasulullah dan para sahabat pulang ke Madinah semula tanpa menunaikan umrah. Baik. Bagaimana pada tahun-tahun selepas itu baginda berjaya masuk ke Mekah dengan kekuatan 10,000 orang. Walhal jaraknya tidak begitu lama, setahun 2 tahun sahaja. Jurang jumlah orang itu julatnya sangat tinggi. Apa yang berlaku di antara peristiwa itu? Ada peristiwa penting dalam di antara dua peristiwa antara pergerakan Nabi pertama ke Mekah dan pergerakan Nabi kedua ke Mekah, iaitu dipanggil Perang Khaybar. Perang Khaybar ini satu perang di mana Rasulullah SAW dan para sahabat menuju ke perkampungan Yahudi di satu lokasi di mana mereka melakukan satu pengkhianatan, perjanjian, dan tindakan baginda itu berjaya menewaskan penduduk Yahudi itu tanpa perlu berperang dengan banyaklah. Mereka lari litang pungkang, meninggalkan harta. Dan direkodkan dalam sejarah, harta rampasan perang bagi perang Khaybar ini sangat tinggi, sangat besar, sehingga setiap orang mendapat beratus-ratus ekor kambing.
dan banyak lagi unta dan sebagainya. Akhirnya ramai orang Islam mempunyai harta yang banyak. Dan selepas itu barulah mereka berjaya membuka Mekah dengan kekuatan pergerakannya 10,000 orang. Apa pengajaran kita di sini? Apabila kita mahu membina kekuatan sehingga kita mahu mengambil Mekah yang kita terpaksa tinggalkan itu, kita mesti mengetahui di manakah atau bagaimanakah cara untuk kita dapatkan kekuatan kewangan yang besar supaya kita berjaya mengambil Mekah yang kita terpaksa tinggalkan itu. Tuan-tuan bayangkan bagaimana berjayanya Rasulullah SAW membuka Mekah tanpa perlu berperang dengan penduduk Mekah. Dengan strategi yang betul, dengan kaedah yang betul, baginda berjaya dengan jayanya. Baik. Pertama, kekuatan ekonomi, di mana Rasulullah dan para sahabat dapat harta rampasan perang yang besar daripada perang Khaybar. Isunya, bagaimanakah mereka berjaya dalam perang Khaybar itu? Ini strategi kita untuk mendapatkan kekuatan yang sebenar untuk kita mengambil Mekah yang kita tinggalkan itu. Pertama, Rasulullah dan para sahabat bergerak ke lokasi perang Khaybar itu dalam tempoh yang singkat. Bahkan ada rekod menyatakan waktu malam pun mereka bergerak. Jadi di sini kepantasan, kecepatan kita bertindak itu adalah kata kunci yang penting untuk kita melaksanakan kerja yang kita sedang bina kekuatan itu. Jika sekiranya kita bergerak secara perlahan, slow and steady dan sebagainya, memang orang akan ambil kesempatan atas sikap kita yang sangat perlahan melaksanakan kerja itu. Ada orang mementingkan kesempurnaan sehingga mereka terlambat bertindak. Memerlukan kelengkapan yang cukup barulah nak buat. Perlu duit yang cukup banyak barulah nak buat. Tidak. Pengajaran perang Khaybar ini, kita mesti bergerak dengan cepat supaya kita dapat membuat kerja itu dengan cepat walaupun belum sempurna, dan kita boleh perbaikinya sedikit demi sedikit. Mengapa begitu? Sekiranya kita lambat dan perlahan, kita tidak akan dapat momentum yang secukupnya untuk kita bergerak lebih banyak. Langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Itu adalah kunci kemenangan perang Khaybar sehingga dapat memperolehi harta rampasan perang yang banyak. Dalam hidup kita, itulah kunci apabila kita bertindak supaya kita dapat hasil yang banyak. Apa jua kerja yang kita sedang lakukan. Yang penting bukannya betul. Yang penting perlu segera dibuat dengan cepat dan kita perbaiki sedikit demi sedikit sehingga menjadi betul yang kita mahukan itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berjaya membina kekuatan yang cukup, kita akan berjaya mengembalikan Mekah yang kita terpaksa tinggalkan ketika itu. Daripada semangat Ramadan, insya-Allah kita akan berjaya mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan segala kemahiran kita untuk kita membina satu legasi yang besar dan kita dapat mengembalikan Mekah yang kita terpaksa tinggalkan itu. Sekian saja. Terima kasih.